Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke segmen Tanya Dr. Forex episod yang ke-22 disiarkan secara langsung dari konti CTC FM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sertai kita, yang baru sahaja mengetahui tentang CTC FM, kami menyediakan kandungan-kandungan dan konten-konten berbentuk news, analisa, education dan juga entertainment secara percuma di semua platform media sosial kami. Jadi segmen Tanya Dr. Forex ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik Elite Wave yang dikelolakan sendiri oleh Dr. Forex atau nama lainnya Cikgu No Name. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sertai kita dalam segmen secara langsung ini, silalah atau kami minta tolong tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan share video ini agar lebih ramai lagi dapat berkongsi manfaat daripada perkongsian ilmu cikgu pada malam ini. Jadi sekarang kita telah pun disertai oleh 36 penonton. Terima kasih kerana menyertai kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Boboy CTC kembali sebagai host walaupun kita dah masuk ke fasa ke PKPP. Kita tak live dari rumah, kita live dari konti. Cuma DJ Pak Su kita ada faktor-faktor kesihatan yang tidak dapat diduga, jadi saya terpaksa menggantikan DJ Pak Su untuk sepanjang minggu ini. Jadi minggu depan DJ Pak Su akan kembali. Don't worry kepada peminat DJ Pak Su. Jadi hari ini bersama dengan 22 hari bulan Jun 2020, episod 22 Tanya Dr. Forex. Sebelum kita mulakan, sebenarnya Dr. Forex atau Cikgu No Name ada satu berita baik, good news untuk semua trader, newbie ke lama ke, memang news yang mantap lah. Dia nak hadiahkan satu, orang kata hadiah lah kepada trader-trader atau penonton di luar sana, di mana cikgu cakap kalau live kita pada malam ini mencecah 150 views, cikgu akan kongsi account credential ID yang kita boleh tengok investor password tu untuk account real, di mana beliau akan grow daripada 150 USD ke 10,000 USD. Main petik dia salah tu. Boboy. Tak apalah Boboy, nanti pun tengok juga kan. Okay, nanti cikgu akan basically cikgu akan share account tu untuk sama-sama kita tengok lah. It's a real account, tapi syarat dia kena cecah 150 views untuk segmen pada malam ni. Kena share lah. So share lah. Kalau korang nak tengok, nak dapatkan investor password untuk account tu. Bukan investor password, maksudnya saya akan tunjuk secara live dan saya explain macam mana grow account ini. I see. Okay, saya ada sedikit misinformation di situ. Jadi cikgu akan tunjukkan secara live macam mana nak grow account tu, macam mana keadaan account tu sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya mendapatkan 150 views untuk segmen pada malam ni. Jadi kalau nak tengok, jangan lupa share dengan lebih ramai lagi supaya kita dapat dapat lihatlah segmen tu. Sekejap kita ada komen mengatakan audio kurang jelas. Kejap saya cuba setting audio dan juga macam gambar okey. Saya rasa gambar okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh berikan feedback. Saya dah cuba bump up the audio. Jadi seperti biasa, kami di CTC mengambil kesempatan untuk untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, walaupun kita sudah pun dalam fasa PKPP, pemulihan, tapi eloklah kita mematuhi SOP yang telah dikeluarkan agar kita sama-sama dapat mencapai sifar COVID-19 by the time PKPP ni berakhir pada 31 Ogos 2020 nanti. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan sebarang soalan ataupun komen kepada Cikgu No Name, Dr. Forex, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tapi make sure sebelum tu share dan like video ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan juga ingin menonton segmen Dr. Forex yang lepas, bolehlah tonton di Facebook CTC FM. Kami tak delete video tu. Dan juga di YouTube CTC FM, di mana kita telah menyediakan satu playlist khas untuk anda semua tonton episod-episod Tanya Dr. Forex yang lalu, especially kepada mereka yang berminat untuk mempelajari Elite Wave. Sekarang ni sampai episod berapa dah Boboy? Hari dalam ni episod YouTube ke-22. Dalam YouTube? Dalam YouTube episod 18 ingat. 18 Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu No Name atau Dr. Forex. Apa khabar cikgu?
Khabar baik. Assalamualaikum Boy dan Pak Su tak ada malam ni. Okay. So kita berdua je lah. Kita repeat betul. balik apa yang kita buat waktu PKP dahulu. Sama je, cuma kali ni di konti depan-depan kan. Okay, betul tu. Alright, okay. Muhammad Isha Abdullah kata audio okay, Alhamdulillah. So kalau masih ada komen yang katakan audio tak okay, boleh bagi tahu, saya cuba adjust lagi. Terima kasih kepada mereka yang dah sertai kita. Kita ada Nyoman Sugiana, kita ada Nur Aini, kita ada Sulaiman Syamsi, Nazrul, cikgu lah, Hakim, kita ada Yusuf Rais, Acik Wanaida. Tiap-tiap minggu pasti akan ada Acik Wanaida. Encik Ahmad, kita ada G-Trade FX, Afiq Kifik, Muhammad Isyadullah, Itan, TG Sofian, TG Wangsa. Selamat datang ke segmen Tanya Dr. Forex. Jadi share supaya kita dapat capai 150 view dan cikgu janji dia akan tunjukkan account grow 150 USD tu. Okay, jadi cikgu sihat Alhamdulillah. Okey, hari ni saya tak berapa nasihat lah, tapi boleh lah kalau kita nak teruskan kita punya segmen. So kalau mungkin nanti kita perlukan masa 5 minit untuk rehat. Okey, betul. Nanti saya akan inform Boboy sekiranya lah kita perlukan. Okay, so far alhamdulillah okey. Alright. Okey, so tanpa berlengah lagi, apa yang kita nak buat untuk segmen pertama kita ni Boboy? Segmen untuk bahagian pertama dalam segmen kita pertama pada hari ni. Adakah cikgu ada mood untuk layan komen-komen atau soalan? Tapi baru ada beberapa lah cikgu. Okey, jap. Kita pilih satu dulu. Okay. Yang mana Boboy? Kalau nak pilih satu, saya rasa kita pilih yang pertama lah. Saudara, saya tak tahu saudara ke saudari, Nyoman Sugiana. Bagaimana gambaran pair AUD? Tapi kalau tengok dalam saya punya pair listing ni, AUD ni saya tak tanda. Sekejap kita tengok. Selain pada AUD, sebab ini kalau nak tengok, ini adalah nampak kan, ini adalah counting yang lama, masih tidak berubah. Selain daripada AUD USD, kita ada permintaan daripada G-Trade FX, katanya EG, Euro GBP. Okay, so tak apa, saya boleh ulas dulu AUD ni. Alright. Okay, so kalau tengok kepada screen sekarang, AUD USD. Okay, so counting ni, AUD ni kalau tengok, saya memang dah lama tak counting AUD. Sebab bagi saya pair ni memang major pair, ada yang favor untuk trade pair ni, tapi saya skip dulu sebab saya lebih bagi tumpuan kepada pair GA ataupun GN, GBP AUD ataupun GBP NZD lah. Kalau kita tengok dia GBP AUD dengan AUD ni mempunyai, sekiranya kalau AUD kuat, of course dia akan naik. Betul tak? Sekejap. Betul tak ni Boboy? Kalau AUD kuat dia akan naik. So sebaliknya, kalau AUD kuat, GBP AUD dia akan turun. So kalau kita tengok kepada current situasi ini, pair yang betul saya dah lama tak update. Kalau saya tengok semula ni, saya jangkakan dia naik ABC. Ini saya tak pasti, mungkin bulan 4 dahulu last saya update pair ini. Bulan 4 tu waktu PKP lah cikgu. Masa dengan Boboy dulu bulan 4 dahulu, di mana bulan 4 saya jangka dia naik C panjang lagi. So sekarang ni ini kiranya bukan invalid. Ini maksudnya waktu bulan 4 tu saya jangkakan price waktu kat sini kan. So dia boleh naik sampai kat sini. So ini kalau saya edit, ini mungkin sampai kat sini lah. Okay. So kalau base kepada current wave, sekejap. Okay. Soon, kalau tanya saya soon, AUD ni dia akan membuat apa kita panggil retracement. Okay, sekiranya ini adalah wave 1 ataupun ini adalah correction wave, pasti dia akan membuat correction untuk turun ke bawah. Sebab kalau kita tengok, kalau saya tulis, kalau kita refer kepada analisis saya pada bulan 4 dahulu, sini berbentuk ABC X ABC. So C dia tu
ada 5 wave dalam ni. Kalau kita tengok betul sekejap. Kita tengok betul-betul dalam tu ada. Okay. Dalam tu ada 5 wave. So untuk AUD ni, kalau saya zoom ke R1, so kita kategorikan di sini lah. So di sini. Okay. So ini kalau ending dah habis di 0.7058, maksudnya kalau counting ini retracement naik ke atas, ini dah habis C di sini. So ini most possibility memang adalah menunggu masa untuk turun. Okay. So ini sebab kita dah nampak sini, ini adalah A, ini B. So possible nanti dia akan turun untuk membuat C besar kat sini. Okay. Sebab Elliott wave ni dia subjektif. So bila sebut subjektif, kita boleh consider juga ni sebagai wave 1, 2. Okay. So apa-apa pun, walaupun A, B, C turun, sekejap saya label lah senang. Walaupun ini adalah A, B, C. Okay, let's say saya labelkan sebagai A, B, C. Kita boleh juga labelkan sebagai ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di mana stop loss dia memang wajib di atas ni 0.7077. Okay, ini 4 hours punya 4 hours punya counting. Di mana kalau kita tengok kenaikan ni, cycle ni dijangka sudah habis, yang bermula start daripada bulan Mac dahulu. Okay. So ini adalah kalau sesiapa yang sell tu boleh mencuba hold position dengan stop loss ni, memang wajib ke atas ni. Sebab kalau dia break ataupun market naik ke atas sekali lagi, dia akan membuat new high. New high tu kita tak tahu berapa jauh dia pergi. So better kita letak stop loss di sini dulu. Sebab ini most probably yang ini adalah ABC turun ataupun 1, 2, 3, 4, 5, bergantung kepada previous wave dahulu. So tak kira ini wave apa. Okay, ini dah ada nampak 1, 2 setup lah, sama ada AB ataupun 1, 2. Okay. So harap siapa tadi jelas tentang keadaan AUD. So sekarang ni saya tak bias untuk buy lah, saya bias untuk sell. Sebab stop loss dia pun tak berapa jauh. Tapi kalau dia break stop loss tu, memang dia akan terbang tinggi je kot. Dia dia takkan, kita tak tahu dia terbang tinggi ataupun dia kena stop loss dia turun. Okay. Tapi memang kalau dia tak break stop loss tu, memang dia akan turun banyak. Sebab kalau ikut saya punya analisis, GA dengan GN memang tunggu masa nak naik. Kalau kita tengok AUD ni, dia punya movement dia slow. Betul tak? Kalau GA naik 300 pip, AUD mungkin 50. Okay. Kan? So GA dengan GN ni memang tunggu masa dia dulu. Nak buy tapi sabar sikit lagi. So GN pun cikgu trade trade. GN tu sebenarnya kalau pandai itu memang tempat buat duit selain daripada gold. Gold ni dia terlampau volatile, turun naik kan. GN pun sama. Kalau contoh tengok hari ni, berapa movement dia daripada high tadi, berapa, 9.3 rasanya dia gap 1.9334 pagi tadi gold. Dia gap tak untuk GN rasanya lah, betul tak? 1.93 tu GN pagi tadi. So kita tengok GN okay, tengok GN. Ni hari ni 22 kan. Ni pagi tadi. Ini gap ni pum terus naik atas 9349. Lepas tu sekarang ni tengok dia turun berapa ratus pip tu, senapas dia. Bila cikgu tengok kan berapa pip tu? 9350 sehingga hampir 200 pip.
Okey, daripada atas tu sehingga ke 9154. Yalah, menghampiri 200 pip. Daripada pagi tadi dia kebanyakannya pair GN GA dia naik ke atas, manakala pair DJ saya rasa dia turun. Okey, so dari situ kita dah tahu GN ni sebenarnya setaraf dengan gold, tapi kita kena mahirkan mata wang GBP sebab selalunya GA ni kembar dia GN. So kalau GA naik, GN pun naik juga. So macam sekarang ni GN turun, kalau kita tengok chart, sebab AUD dan juga NZD. Betul. Kalau kita tengok GN tadi turun, so GA pun turun. So siapa yang pandai, dia sebenarnya boleh trade di kedua-dua pair. So dia punya movement tu kalau gabungkan kedua-dua tu lagi lebih daripada gold. Okay. Diharapkan Nyoman Sugiana jelas dengan penjelasan AUD USD tadi. Okay, sekarang kita berada pada 83 live audience seperti yang cikgu beritahu pada awal tadi. Jika kita mencapai 150 audience untuk segmen ini, cikgu akan kongsikan live real account yang cikgu sedang cuba grow daripada 150 USD. Jadi share agar kita dapat sama-sama mencapai sasaran kita 150 view. Okay, cikgu nak tengok ke soalan yang seterusnya? Okay, boleh. Kalau boleh ada yang dalam warna merah yang sebelah watchlist saya ni. Ini sebab semua ni saya dah counting, so senang saya nak ulas. Okay, jadi saya tengok okay, cantik cikgu. Soalan kedua daripada Sulaiman Samshi, katanya minta GU. Oh, GU. Okay, GU kita scan ada kat sini. Ni pair-pair pilihan cikgu untuk minggu ni lah. Okay. Yang cikgu dah tanda merah dah. Yang tanda merah. Sekejap, bagi saya recall sekejap sebab kan tak apa nak sihat ni, so recall saya mengambil masa juga. Tak apa. Okay, sekejap Okay, so kalau tengok GU ni, okay, GU last week berapa bulan Monday last week 15 je boy. So kita tengok 15 hari bulan dahulu. Ini kotak ni saya buat untuk 15 hari bulan dahulu. So 15. Okay, so 15 ketika itu di sini. Okay, so kotak tu bermaksud kotak merah sebab last week saya buat kotak merah. Sama juga dengan GJ. Last week pun GJ pun saya tandakan dengan kotak merah. So kotak merah tu maksudnya untuk entry sell. So kalau ikut prediction last week, kalau mana yang terlepas boleh refer balik di Facebook kita boleh. Kita kekalkan lagi video tu masih ada. Okay, so boleh tengok refer. Memang saya ada tanda kan, ini kotak merah ni, ini tempat untuk sell position lah. So kalau ikutkan sini B, jangkaan saya B. So kalau B ni bentuk dalam 3 wave A, B, C. So kalau B ada 3 wave, 5 ni mesti ada 5 wave. So kalau kita tengok pun ini pun dah menepati syarat ada bentuk 5 wave di dalam ni. So kalau nampak, cikgu ini banyak wave ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, itu sebenarnya apa yang kita nampak adalah smaller degree punya wave. Kita boleh nampak di 4 hours wave di dalam wave ataupun kita panggil fractal. So benda ni sebenarnya bukan satu isu. Kalau saya tanda kan, saya boleh nampak ini adalah bentuk 3 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya tandakan lah Ini saya boleh buat. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini wave 1 lagi. Ini adalah 1, 2, ni 3, ini 4, ini 5. Okay, so ini kalau kita zoom lagi, ni final wave 5 ni, dalam ni kalau kita zoom di hour 1 ataupun di minit 30, kita akan nampak ada 5 wave lagi. Okay, kalau dengan mata kasarnya, okay, kita nampak itu turun tu wave 4, naik ni 1, 2. Kita zoom lagi lah, senang nak bagi nampak kan. Mana tadi? Okay, di sini. So ini adalah 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5 wave. Okay,
So kalau ikut syarat, wave A sudah berlaku dan dalamnya mempunyai 5 wave. So wave B pun sudah ada 3 wave. So jangkaan untuk GU minggu ini dia akan menguat, dia akan menaik. So automatic yang last week punya ini sudah di jalan, telah berlaku. Okay, kita akan delete and then kita, saya tanda kan, kalau sekejap saya cuba zoom kan untuk dapatkan possibility sini. Mungkin dia sini nampak kan ada apa sini kita panggil resistance. Okay, so that's why dia tak boleh lepas dulu. Okay, so possibility mungkin dia akan turun balik. So cari zone buy di kawasan sini dengan stop loss yang cukup minima di bawah ini. So kalau ikut stop loss mungkin kita jarakkan sikit 2326. So carilah untuk position buy. Okay, so maksudnya kat sini sekarang ni price di 1.2447. So stop loss berada di 1.2326. So kalau kita kira secara manual, perbezaannya dalam 120 pip. Kalau kita masuk sekarang, dia punya stop loss wajib di 120 pip dari price yang kita 1.2445 ini. So kalau saya tak akan masuk lagi. Saya tunggu dia buat retracement ke bawah dahulu. Mungkin dalam 40 pip lagi ataupun 60 pip lagi saya akan tunggu untuk masuk buy position. Okay, sebab sekiranya counting ini betul, ini A, B, ini adalah C menaik ke atas. Okay, menaik ke atas. So saya cuba zoom ke TF yang besar. Okey, ini lagi satu. So sekiranya bila dah naik ke atas, ini adalah target untuk TP. Okey, sebab ini adalah Y, ini adalah C. Kenapa ada C dengan Y pula? Ini C ni di dalam Y sebenarnya. Okey, C di dalam Y. Faham tak? Boy, dah berapa minggu kita bersama kan, takkan tak faham. Kan, C di dalam Y masuk tu, ABC tu adalah final wave bagi wave WSY yang besar di time frame yang di time frame daily ataupun weekly. Okey, so ini target dia. Kalau siapa buy kat sini, memang stop loss tadi cukup minima. So pandai-pandai just nak masuk sekarang ke. Stop loss tu wajib. Lepas tu kita boleh cuba swing dekat sini. Of course kalau ini TP, ada orang letak TP1, TP2, TP3 kan. Ini kita terus TP maksimum, terus masuk kotak merah ni. Tapi kalau nak juga TP1, of course lah kita akan berhenti di puncak atas ni 1.2808. Wow. So 400 pip dengan stop loss risk dia hanya tadi 120. Kalau kita tunggu lagi 40 pip, 50 pip, so risk makin kurang. So risk dia mungkin kita dapat 50 pip stop loss. TP tu at least 100 pip ke atas. Mana yang tak tahan menggigil tangan nak tahan ABC kan, asal biru close kan, boleh cuba 100 sikit lagi close lah. Ya, macam tu. Siapa yang boleh tahan, boleh tahan sampai 1.2808. Nak lagi tahan, kita pergi ke counting di daily ataupun weekly di dalam zone kotak merah yang saya tandakan di dalam chart. Okey, harap siapa tadi? Tadi permintaan daripada Sulaiman Samshi. Okey, settle satu soalan. Harap dapat jelas lah. Penjelasan pair yang kedua untuk malam ini. Asalnya pair yang ketiga kalau kita include GN tadi. So kalau cikgu ada tengok goal tak cikgu? Sebab ada XAUUSD daripada Acik Wanaida, kita punya penonton setia. Penonton setia lah, okey. Sebab dia penonton setia, saya tak boleh menghampakannya lah. So kita tengok goal. Okey, memang nampak bercelaru kan. Sekali tengok
benda ni. Betul tak? Betul. Sebab saya punya counting ni bukan saya paparkan pada keluar. Lagipun ini adalah counting di daily chart. So kita yang nampak bercelaru ni semak ni, ini adalah di time frame yang lebih kecil, di smaller degree. So saya tak padam. Okay, kalau saya nak padam pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebagai peringatan ataupun sebagai satu panduan kepada kita punya trader, kawan-kawan yang setia mendengar ni, kenapa ada macam ni, bercelaru ni? Sebab ini adalah wave di dalam wave. So setiap wave tu di setiap time frame tu kita akan membuat counting secara manual, bukan automatic. Ini semuanya bukan satu sistem yang set kan. Okay, ini wave 1, 2, 3, 4, 5, tak. Ini adalah secara manual. Memang benar di luar sana ada sistem automatik. Okay, dia ada automatic count. Tapi faham-faham lah, automatic count tu dia menggunakan AI kan, artificial intelligence. Ataupun kalau kita convert kepada bahasa, dia lebih kurang macam EA lah. EA orang tahu robot kan. So bila AI ni, dia yang akan tandakan setiap pembentukan wave turun naik. So that's why saya cakap dalam dunia Elliott wave ni dia ada automatic dan juga manual. So saya lebih gemarkan manual. Cikgu ada pengalaman pakai automatic ke? Ada. Dan dia tak saya dulu kalau nak cerita, saya pernah, dia ada automated kita panggil automated Elliott wave punya software. Dia boleh crack. Dia boleh crack. So saya pakai yang crack. Ada yang berbayar pun saya pakai. Sebagai contoh MTP. Saya dah lupa, MetaTrader Predictor lebih kurang kot. Satu lagi eSignal. Okay, lagi L-Wave kot. L-Wave, E-L-W-A-V-E, L-Wave. Semua yang software cikgu cakap ni, dia memberikan counting yang sama ke berbeza? Berbeza. Sebab setiap tiga ni dia adalah daripada signal provider yang berlainan. So setting kena, robot diorang berbeza lah. betul, sebenarnya. Ada yang kena bayar one time saja, ada yang kena sub setiap bulan, kena bayar $50, $60. Banyak tu $60. So ada kat luar sana pun dia tak bagi automated punya software, dia bagi analisis. Setiap hari, setiap session, kita ada 3 session kan, daripada Asia kepada London, New York kan, 3 kan. Ada satu lagi possibility, bukan possible, ada setengah akan tambah satu midday New York. So waktu kita pukul 2, pukul 3 lah. So ini manual dia akan keluarkan setiap hari, dia akan hantar kepada dia punya subscriber. So itu pun berbayar. Bergantung kepada orang buat lah, bukannya robot. Orang yang buat. Ada masa kalau saya tengok ini pening juga. Bukan pening, kita dapat tahu ini salah ni. Sebab apa? Bila kita buat macam tu kan, bayangkan sehari tu kalau 3, kita ambil 3 session je, 3 kali dengan 20 pair, 60. Faham tak? So 60 counting kena update setiap hari. So benda tu dia bagi saya, pandangan saya, dia orang ada satu team yang bergila-gila membuat kiraan. So bila seorang ni dia jadi berbeza lah. Betul, tepat sekali. So bagi newbies tu dia akan pening. So saya galakkan elok kita belajar counting sendiri. Betul. Alright, itu boleh kata tips yang kita ulang tiap-tiap minggu especially kepada mereka yang baru saja berminat untuk start mempelajari Elliott wave. So berbalik kepada goal. Okay, last week saya ada nyatakan 2 analisis. Kalau kita tengok kat sini, 1 turun 1 naik. Okay, 1 turun 1 naik. So last week memang kalau perasan saya ada close position bertalu-talu tu, itu saya close buy position. Okay, terima kasih kepada Sifu Jo Rizal kerana bagi tip. Jo Rizal komen kata Pokong sudah mari. Terima kasih kepada Sifu Jo Rizal. Terus terang saya cakap, malam tu saya close $1,400.
2 account. Saya memang full margin lah. Sebelum datang sini saya buy gold. Sampai sini Sifu Jol Rizal cakap, dia pun buy. Lagi confident dah nak tahan. Sebab bukan pandangan kita seorang. So faham lah kan. So semua ketika tu semua buy. So kita pun kita hold. Okay, waktu saya buy tu di sini lah. Ni last week kalau tengok Monday kan? Monday 15 Jun. Okay, kat kawasan sini tengok. Ini tak lebih lah. So ini semua saya tak pernah adjust. So ini adalah wave 2 yang katnya 1, 2. So bukan dia naik X ataupun turun. Okay, so kita nampak ini 1, 2. So ini prediction last week. So ini ada 3, 4, 5 turun. So kalau minggu ni saya nak kemas kini kan. Okay, sekejap, saya nak kemas kini kan. Analisa ini sudah betul, dia dah naik. Di mana ini adalah wave 1, dia turun ni dalam bentuk 3 wave. Okay, so saya padam. Okay, ini wave 2. So wave 2 ni 3 wave A, B, C. Okay, so itu dah nyata. Itu adalah wave 2. So ini adalah wave menaik. Wave naik ini tunggu masa ini saya zoom dulu. Okay, saya zoom. So kalau saya zoom, apa yang kita perlu perhatikan sekiranya kita nak sell. Saya tak berani sell lagi. Okay, first kali kita buat trend line. Selagi trend line ni tak break, jangan sell lagi. Itu tip pertama. Okay, tip kedua ini adalah 1, 2. 1, 2. Apa yang dia buat tu? Rasanya saya dah beritahu. Saya dah ajar Boboy dulu ni. 1, 2, 1, 2. Masihkah kau ingat Boboy? Saya tak apa ingat cikgu. Terus terang. Okey, tak apa. Dah lama kan. 2 bulan dah kot. 2 bulan ada. So kalau bentuk 1, 2 ni ini dia punya wave yang besar. So kalau bentuk 1, 2 ni bentuk dia macam ni. Ini kita labelkan ni dulu. Ini adalah 1, 2. Ini mungkin 3 sini atau 3 sini. 3 kita nyatakan sini, 4 ni 5. Okey, so ini adalah counting micro. So micro maksudnya ini adalah wave di dalam wave. Ini 1, 2, 3, 4, 5 membentuk wave 3 besar. So yang ini 1, 2 ni, ini adalah, saya tandakan 1, 2, 3, 4, 5. So ini 4 ni saya tukarkan degree dia besar sikit, 3, dan juga warna dia pun saya akan tukarkan. Contoh warna orange. Okey, so kalau saya buang ni, okey, so ini adalah wave 1, 2. Okay, so dalam wave 3 wajib ada 5 wave kan, Boboy? Setiap satu wave setiap ada impulsive wave dia wajib ada 5 wave. So dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So ini 5 adalah wave 3. Okay, so ini kita dah nampak 1, 2 ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4. So ini 4. Okay, so dia akan naik 5. So bila dah cukup naik 5 ni, dia membentuk wave 3. Kemudian dia turun 4. Barulah ada last wave naik ke atas, final wave. So mungkin dia akan ambil masa. Kalau ikut kan wave 3 ni, sekejap je dia ambil masa untuk naik. Okay, ini wave 3. So kalau tengok sini, wave 3 ni 19 Jun dia start. Okay, 19 Jun tu hari Jumaat 15 Jumaat. Okay, hari Jumaat di 17.22. Hari Isnin sudah kat sini. So yang saya selalu terangkan dalam elite wave ni,
70% adalah correction wave. Okay, 30% ni yang impulsive wave. So bila impulsive wave ni berlaku, dia akan berlaku cepat, deep, sharp. So kiranya movement dia kalau naik je dalam masa yang singkat. Sebab apa, wave 3 ni semua crowd masuk. Sebab tu kalau perhati waktu news ke, waktu ketika tak ada apa-apa news ke, kalau turun je kan, tak naik dah. Buy kalau dia turun kan, buy kena stop loss lagi, buy kena stop loss lagi, buy turun lagi. Itu possibility wave 3 atau wave C. So sebenarnya dia ada lagi wave yang kuat. Kalau saya nak huraikan dengan lebih lanjut, wave 3 of C. Boleh juga macam tu. So itu wave 3 dalam wave 3 dalam wave 3 dalam wave C. Kenapa ada banyak sampai macam tu? Sebab apa? Ini adalah kiraan berdasarkan daripada time frame kecil sehingga ke time frame besar. Kalau tengok apa yang saya lukis macam ni lah, kan, 1, 2, 1, 2, ini ada lagi 1, 2. Okay, so kalau tengok daripada hari ni, dia naik je, dia turun pun minima, and then dia naik lagi ke atas. Okay, so ringkasannya untuk gold ni, saya tak bias untuk sell lagi. Tapi kalau untuk buy, sesiapa yang ada buy, of course saya selalu kalau dalam bidang, dalam menggunakan konsep Elliott Wave, kita akan letak BE lah. So kalau ikut BE, ikut je punya analisis, mungkin you nak letak trend line kat sini ke, ataupun sini ada support ke, kan. Kalau you tengok wave 4 ni tak break support sebelum ni. Ini pun sebenarnya walaupun dah ke atas, okay, walaupun dah ke atas, tak bermakna kita tak boleh buy. Sebab Elliott Wave ni dulu saya ada nyatakan, saya pernah sebut yang kita boleh buy ketika wave naik, ataupun kita boleh sell ketika wave naik. Boy, pick up tak? Dapat tak? Okay, senang cerita. Kita boleh buy ketika uptrend dan kita boleh sell ketika uptrend. So pada ketika ini kita buy walaupun price berada di puncak. Sebab apa? First kali kita punya analisis. Contohnya kalau analisis last week, ini dijangkakan menaik dan dia betul menaik. Selepas dia break support ni, dia turun balik, dia tak boleh break dah. Okay, so kalau sesiapa yang masih ada hold buy position, pastikan stop loss dia di bawah kawasan inilah. Okay, sebab ini ada satu lagi, ini 4 ni, ini V, ini 3 ni, dia turun balik, baru dia naik balik ke atas. Tapi untuk yang 4 orange dan 4 biru ni, kita tak boleh, kena pasti lagi tempat yang zone yang dia akan pergi. Sebab selagi wave 3 kecil ni tak complete, so kita tak boleh jangka kan kedua-dua wave 4 ini. So harap jelas. So kepada Cik Wan Aida, diharapkan penjelasan mengenai pair gold daripada cikgu sebentar tadi membantu sedikit sebanyak dalam membuat trading plan anda pada pair gold. Jadi cikgu, tadi kita sebenarnya telah capai peak viewers kita dalam 115. Tak nampak, tak boleh. 115 bukan 150. Saya nampak 115 tapi sekarang dah turun balik 101. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang nak tengok cikgu share secara live real account cikgu yang sedang grow daripada 150 USD, share. Cikgu boleh jelaskan semula? Okey, bukan 150 USD. Okey, saya kalau malam ni sampai tak apa, kita boleh carry forward ke next week. So next week make sure share sebanyak yang mungkin, live CTC di wall ke di mana-mana ke. Kalau sampai je, kalau next week saya naikkan 170 pula. Okey, saya naikkan 170, saya akan share bagaimana dulu saya pernah share, tapi kali ni saya sharekan dengan penerangan. First kali $10 jadi $5,000 USD lebih dalam masa 2 bulan. Yang kedua $100 jadi $2,600 lebih dalam minggu lepas.
Dan satu lagi dalam minggu lepas pun $100 jadi 3,000 lebih USD. Okay, so saya akan share kan, saya tak bagi investor password sebab bahaya. Sebenarnya benda-benda macam ni kita faham, benda ni boleh di manipulate. Betul So juga. kita akan tunjukkan secara live. Right. Okay, so bila hari ni ada 20 minit lagi ni, saya rasa tak sempat dah boy kan. Kalau tak sempat tu tak apa, kita carry forward. Next week 180 viewer. Okay, Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, pastikan share poster promotion ready pukul 10.30 malam hari Isnin. Kita share banyak-banyak, dapatkan 180 dan cikgu akan share real account cikgu. Alright. Jadi kita boleh teruskan dengan pilihan yang seterusnya cikgu. Okay, silakan. Seterusnya kita ada dari permintaan daripada G-Trade FX, katanya nak Euro GBP. Okay, kita pergi EG lah. Okay, EG ni dari waktu dengan boy di PKP di rumah, di waktu PKP musim COVID semua di rumah, saya jangka kan dia nak naik. Betul. Boboy ingat ke Boboy? Yang tu saya masih ingat. Ingat kan? So dengan paksu datang pun, bila kita dah pergi beralih ke konti, memang bias masih naik. Okay, ini counting di 4 hours. So bila 4 hours tak nampak apa ni, tak ada apa orang cakap, tak ada labeling pun. Okay, saya kecil kan. Okay, sekarang baru nampak ada sebenarnya. Sebab itu di current cycle. Ini semuanya yang berlaku di last week. So kalau tengok 15 Jun yang lepas, pertama ini zone kotak ni sebenarnya wave C. Ketika kalau tengok susulan video yang lepas, saya jangkakan dia pergi kat sini dan memang dia dah pergi lah. Dia kena ujung nipis je dekat garisan biru tu, dia terus naik kan. So tak boleh nak layer kuat sangat kat sini. So tak apa. So siapa-siapa yang ada position buy boleh hold lagi. Sebab hari ni saya akan update. Saya akan update analisis di EG ni. Okay, saya akan kecilkan. So ini possibility, ini adalah wave 2 dah complete kat sini. Okay, so ini adalah wave C, A, B, C. So semua, kalau siapa yang mahir elite wave, A, B, C adalah berbentuk correction wave, mesti ada di wave 2. Wave 2 mesti ada 3 wave minimum. Okay, so bermaksudnya kalau lebih pada 3 wave, dia masih boleh jadi wave 2. So kalau kita tengok daripada ini awal PKP ni dulu, tengok bulan April, bulan Mac, semua dekat ni ada kiraan 1, 2, 3, 4, 5. So saya tarik ini dah cukup. Okay, ini dah cukup wave 1. So yang naik ni, ini adalah wave 2. So saya lebih suka kepada buy deep. So maksud dia turun je, kena trend line ke, okay, bersedia untuk buy saja. Kalau contoh ini trend line yang biasa saya, contoh trend line lah yang boleh dibuat. Okay, macam ni. Ini contoh trend line yang boleh dibuat. So kat atas ni nanti possibility dia akan break trend line tu ada. Mungkin sebab apa? Sebab ini kalau saya buat, kalau ingat balik kiraan di gold tadi, dia ada wave di dalam wave kiraan 12, 12, 12. So ini pun possibility dia akan buat macam tu. Sebab kita nampak di time frame yang kecil, kalau kita zoom ni adalah bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dia mungkin break trend line ni, dia akan pergi ke trend line yang berikutnya. So trend line yang berikutnya ataupun support, kalau kita tengok support yang berikutnya, kemungkinan besar dia akan bertahan. Maksud saya, dia mampu untuk bertahan. Sebab kalau ikut analisa elite wave, ini memang wave 3. Ini kiraan yang saya buat 2 bulan lepas dan masih valid diguna pakai sampai sekarang. Kata saudara Muhammad Safi, dia kata nyesal tak hold hari tu. Sebab masa cikgu suruh hold, katanya dia dah daripada kotak kuning. Biasalah, normal lah tu. Sebab kita nak train kita punya emosi untuk tahan pergerakan turun naik 100 pip,
200 pip dulu, dia ambil masa. So mana-mana yang belajar Elliott Wave ni, kalau boleh buat, silakanlah buat. Kalau tak boleh, kita exit market by percentage ke, by support resistance ke, terpulang. Okay, so untuk EG, inilah dia. So diharapkan saudara G-Trade FX jelas dengan perkongsian cikgu sebentar tadi. Ada satu soalan yang dia rare sikit cikgu, dia tak bukan berkaitan dengan pair pilihan. Dia tanya, cikgu, adakah counting CFD dan Forex untuk Elliott Wave sama? Adakah cikgu boleh jawab soalan tu? Maksudnya kita nak gunakan Elliott Wave pada financial instrument yang boleh, selain daripada Forex. Boleh. So sebenarnya adakah counting dia sama? Dia tak sama. Dia okay, macam Forex juga kita tengok kiraan untuk GA, GJ, AJ, EN, EA semua berbeza, tapi kita boleh apply konsep yang sama, cara kiraan yang sama di index ataupun CFD ataupun community oil semua tu. Macam oil, macam gold ni kan bukan Forex, dia adalah logam besi kuning, komoditi kan, gold dengan silver. Tapi kita masih boleh apply konsep kefahaman Elliott Wave di dalam chart gold di mana-mana time frame. Katanya kalau cikgu boleh tunjukkan contoh untuk S&P 500, adakah cikgu boleh tunjuk contoh tu pada malam ni? S&P 500, dia kena faham konsep dia boleh. So kalau boleh, dia umpama macam saya cuba cari mana-mana index tak semestinya S&P. Mungkin ini bentuk Nikkei. Alright. Okay, so buat permulaan, ini nak kena ajar basic dululah ni. Buat permulaan, dia kalau kita perhatikan pergerakan wave sama dengan Forex. Dia ada turun naik, dia ada menyunam tiba-tiba, dia ada naik tiba-tiba. So kita applykan konsep basic Elliott Wave di dalam chart Nikkei. Sama juga dengan S&P tadi, pergerakan dia pasti macam ni. Okay, dan macam YM, Nasdaq semua, dia movement dia laju. So ada setengah tu yang suka trade index. Okay, so pergerakan dia laju. So kena fully aware lah macam mana kita nak trade. Sebab ada setengah broker 0.01 sama dengan $1. So bila pergerakan laju sekali masuk dah terus negatif $60. So kena aware dan kena faham. Kena first kali kena masterkan, kena pastikan broker tu menawarkan kalau 0.01 tu 10 sen atau 1 sen. Okey, kalau 0.01 tu $1, modal $1,000 pun saya rasa tak cukup lagi untuk tampung dia punya pergerakan yang laju. Okey, so sekali imbas macam ni boleh lah. Kita just masukkan, ini sekali imbas je lah Saya akan masukkan, okey macam ni lah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nampak 5 wave up. So ini adalah A, ini B, ini C. Okey, di monthly punya chart. Sorry cikgu, boleh betulkan sikit mic tu supaya sama level dengan mulut. Okey. Cikgu naikkan sikit. Macam tu. Boleh dah tu. Okay. Alright. Okay. Okay, so itu secara basic dia dekat Nikkei cikgu. So diharapkan Hartawan Islam, nama Facebook dia, dapat jawapan kepada persoalan dia. Memang kita boleh apply kefahaman tu kepada instrumen trading yang lain, bukan sahaja pada pair Forex. Okay. Seterusnya daripada saudara Akim, AQEEM, Akim katanya minta NZD CAT cikgu.
Tak ada dalam list. Saya minta maaf, NZD Cap bukan pair pilihan cikgu. Okey, saya nampak tadi pair GJ. Okey, masa ada 8 minit lagi. Okey, saya boleh ulas untuk GJ ni pun rasa fair pilihan ramai juga. Betul cikgu. Okey, saya akan zoom. Ini chart yang itu monthly chart. Saya zoom pada 4 hours. So kalau tengok last week, sila tengok last week 15 Jun. Ini saya tandakan ini 15 Jun di sini Okey, nampak 15 Jun di sini. Zon kotak merah macam tadi yang berlaku di pair GU, itu menandakan zon untuk masuk entry sell untuk last week. So kalau tengok untuk this week, dia memang masuk zon kotak merah, kemudian dia turun. Okay, maksudnya kat sini, apa yang saya boleh simpulkan, kenapa saya sell, saya bias dia nak turun ke bawah. Sebab saya bias correction GJ dia yang daripada sini turun naik ni sudah complete di sini. So yang kotak biru ni saya dah tak pakai. That's why last week saya ada cakap 2 possibility. Tapi saya bias kotak merah ni. Sebab tu saya tanda kotak merah tu, sebab saya nampak ini macam dah complete ni. Okay, so zone kotak merah tu cakap sini sell. So kalau tengok daripada high 15 Jun saya cakap, 16 Jun dia berlaku, dia membuat high 13632 okay, saya tandakan 13632 sampai low dia turun dalam 450 pip. Okay, so 450 pip dia turun. So kalau tengok ini, sekejap, dia ada 2 possibility. Okay, first dia akan terus sambung turun kat bawah, dia akan cukup kan. Ini kita boleh consider kan, ini adalah kalau saya pergi ke daily, itu adalah wave C. Betul tidak? A, B, C. Okay, di time frame yang besar. So sebenarnya ini adalah C of, sini X, bawah ni mesti ada Y. Okay, nampak? Ini A, B, C. C ni di dalam Y. Jangan confuse lagi yang tu. Kita boleh, yang penting hala tuju tu yang kita tahu kan. Okay, so kalau wave C, dia mesti ada 5 wave down. Okay, 5 wave down. Kalau ikut saya punya counting ni, price dia tak boleh terus junam. Kadang-kadang dia ada correction. Okay, so ini saya jangkakan penurunan ni wave 1. So dia akan naik untuk buat wave 2. Sama ada dekat sini ni, saya kena buat saya kena zoom lagi ni, sama ada dia mampu pergi ke bawah ataupun dia naik ke atas. Tapi possibility kalau dia naik ke atas, saya akan tunggu the best resistance punya line, memang saya akan sell. Sebab dia punya perjalanan ke bawah tu masih ada di time frame besar, di daily dengan weekly tadi. Kalau dah nampak, ini wave C of Y. Okay, so kita cuba zoom sekejap di hour 1. So selepas dia kena kotak ni, berdasarkan, okay, berdasarkan saya punya tarikan Fibo ni, nampak ni, Fibo ni dia dah buat ini new low kat sini. Kita tarik daripada puncak sampai ke new low. So ini zon-zon kotak ni di 382, 0.5, 618. So zon kotak ni memang zon untuk kita sell. So dia tak sampai 0.618 dan dia tak sampai 0.5. Okay, sebab tu dalam Euler wave kita tandakan, kita nyatakan dalam bentuk zone, di mana masuk zone tu saya punya student ataupun para pendengar pandai-pandai lah nak masuk dekat mana. Tapi kena ingat, kalau kena 0.618 ni,
Janganlah MC dulu. Sebab dia possibility dia naik sampai sini, dia turun. baru dia turun. Betul. Okay. So sini So sebenarnya cikgu jangan letak stop loss tepat-tepat lah kat merah tu. Sebab stop loss bukan kat sini. Tak boleh stop loss kat sini. Okay, sebab yang saya tandakan zone merah itu zone entry. I see. Okay. So stop loss kalau base pada sebelum ni resistance sini ke, mungkin kat sini ke, tak kat sini ke. Sebab ini elliott wave dia bukan TP dia 50 pip. I see. Kan kalau tengok ini zone sini pun dia turun tadi 450. So kalau kita letak stop loss kat atas ni, kan, entry kita kalau kat atas ni baru 100 pip. Betul tak? Kalau kat atas ni baru 200 pip lebih. Dia turun 400 pip, 450 pip. So bagi saya itu dah berbaloi. Cuma yang boleh membuatkan kita alpha sekiranya buat permulaan ni kita terus confident ni masuk zone ni tu, masuk kan. Itu bahaya. Sebab kita tak tahu dia punya kenaikan tu boleh pergi sampai mana. Tapi sekiranya saya punya student, saya dah ajar macam mana cara untuk kita detect lah. Kalau nak ajar kat sini dia a bit complicated. Sebab apa? Dia kena ada basic elliott wave dahulu. Okay, so bila kita zoom, ini adalah wave C tadi. Okay, so ini possible. Yang turun ni, ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dia turun satu lagi, wave 5. Ini di hour 1. So tengok wave di 4 hours, tengok wave 3 dia berlaku dalam masa sekejap sahaja kan. Boy, sekejap dia naik macam saya sebut dan saya nyatakan tadi. Kalau impulsive wave akan berlaku dalam masa yang singkat. Betul. So masa singkat tu bukanlah 1 hari 2 hari. Maksudnya kalau kita compare dengan correction wave, selalunya passive wave ni dia sekejap. Berdasarkan time frame apa. Jangan compare time frame hour 1 dengan weekly. Memang tak padan lah. Okay, so di sini memang bias turun. Dan carilah entry sell sekiranya dia naik. Buat masa ni memang saya jangkakan, kalau nak buy kalau nak buy kena ada stop loss lah. Kalau nak sell pun stop loss dia you masuk base kepada support resistance. Okay cikgu. So saya rasa hari ni saya kupas semua soalan yang diajukan. Tak sempat kita nak pergi ke segmen apa? Live account. So nantikan insya-Allah minggu depan kita sampai target 190 pula, naik pula lagi. Okeylah 180. Okey, sampai viewer 180. Okey, kita akan share cara $10 jadi $5,000 dalam masa 2 bulan, ataupun $100 menjadi $2,600, ataupun $110 menjadi $3,000 di broker-broker yang terkenal di Malaysia. Okey, saya pas semula segmen malam ni kepada Boboy CTC. Okay, baiklah, terima kasih Dr. Forex atau Cik Gunung ni atas perkongsian yang sangat padat untuk pair-pair pilihan. Sorry kepada mereka yang ada request pair tapi kita tak sempat tengok, masa kita singkat sejam saja, dan kita juga tak dapat mencapai target seperti yang dimaklumkan oleh cikgu sebentar tadi. InsyaAllah minggu depan saya akan include dalam poster sekali supaya anda semua ingat, dan kita akan cuba capai target tu 180 view, dan cikgu akan share. Saya pun sebenarnya teruja nak tengok ni sebab nak cari semangat balik nak trade ni cikgu. Boleh. Okey, jadi cikgu ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen kita pada malam ni? Saya tak kupas tadi GN ni, ini tip bagi saya. Tunggu lagi sekejap kita tengok last ni. Kita ada masih cikgu nak share sikit lagi? Sikit lagi ni. Ini GN ni kalau dia sampai dekat kawasan ni,
Nak kawasan ni memang ini boleh hold. Ini 1000 pip ni menunggu tak sampai-sampai lagi. Tunggu sikit lagi sebab kalau tengok ini trend line. Okay, ini pun dah nak break ni. Ini final wave 5 ni. Final wave 5. So doa kan dia sampai dalam minggu ni. Mungkin tak sampai sepenuhnya ke 1.75. Mungkin sampai 1.77 ke. As long as dia dah ada 5 wave ke bawah ni, kita get ready untuk buy position hold 1000 pip. Wah, dengar tu 1000 pip. Jadi itu adalah kata-kata terakhir daripada cikgu berkaitan GA dan GN. Jadi kepada mereka, especially trader yang memilih pair berkenaan, get ready 1000 pip insya-Allah. Jadi itu sahaja. Terima kasih kerana menyertai kita dalam segmen Tanyalah Dr. Forex pada malam ini. Esok seperti biasa kita bersama dengan Cikgu Hazlan Hashim dalam segmen Bicara Teknikal di mana kita membincangkan pergerakan pasaran menggunakan teknik BBMA. Terima kasih sekali lagi. Jumpa minggu hadapan insya-Allah. Bye. Bye-bye.